صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati Fadilatul Imam pada Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita mengucap syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini alhamdulillah kita dapat sama-sama menghidupkan malam-malam antaranya bulan yang haram, bulan yang paling banyak kemuliaan, iaitu bulan Zulhijjah. Kerana pada esok hari Jumaat, umat Islam di sana akan melaksanakan wukuf di Arafah. Maka kita yang ada di Malaysia disunatkan pada sebelum maghrib untuk kita bermunajat, doa juga, banyakkan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, berikan petunjuk dan hidayah daripada Allah Ta'ala untuk terus istiqamah melaksanakan syiar Islam, melaksanakan segala apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, hari ini kalau disebut di Pulau Pinang ni tuan-tuan, hari yang mendukacitakan juga, kerana bagi siapa yang kenalkan Fadil Ustaz Yusuf Osman rahimahullah ta'ala, yang baru meninggal pada pagi tadi dan selamat dikebumikan di Masjid Kampung Bangui, Pokok Senang. Seorang di antara pejuang ilmu yang buka sekolah Mahadul Azhar di Pokok Senang tu. Jadi beliau telah pergi tuan-tuan, dan ramailah para ulama yang menziarahi beliau. Kenapa? Kerana kita sebut tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara tanda-tanda zaman ialah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan para alim ulama. Maka bila matikan para ulama, biqabdil ulama, maka yang tinggal siapa dia? Ittakhadhan nasaru'usan juhalah, maka yang tinggal adalah orang jahil. Lalu bila tinggal orang jahil, tuan-tuan, tak ada siapa dah. Kita hari ini alhamdulillah tuan-tuan masih lagi ada, cuma akan datang sikit masa lagi tuan-tuan, ilmu ini akan hilang. Tapi hilang dia bukan hilang sekaligus, tapi hilang itu dengan cara Allah Ta'ala mematikan ulama. Bila Allah matikan ulama, maka habislah ilmu tu yang ada pada tok-tok guru kita, para ulama kita tuan-tuan, terangkat habis. Intiza'an, terangkat. Maka bila terangkat tuan-tuan, hilang. Maka macam tadi kita sebut, ittakhadhan nasaru'usan juhalan, lalu ramai manusia waktu itu tak tahu nak pergi siapa, nak rujuk siapa, lalu dia pilih orang juhalah, orang jahil. Kerana yang tinggal waktu itu orang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka bila ditanya kepada orang yang dia berkenan, dia pilih tadi, dia tanya satu pandangan itu pula berkisar tentang agama. Fa'aftau bighairi ilmin, maka dia akan memberikan fatwa
yang sesat. Fatwa yang sesat inilah yang memesongkan habis di kalangan orang Islam yang ada pada zaman kini. Lah ni pun orang tak rujuk ulama, orang lebih rujuk kepada Facebook, rujuk kepada kita sebut usahawan ke, dia ni konten YouTube ke, dia ni buat video ke apa ke tuan-tuan, orang lebih rujuk lagi benda-benda lagu tu berbanding orang rujuk ulama ataupun kita balik rujuk pada kitab, Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Lah ni zaman lah ni, sesebut tu zaman lah ni, maka sudah pun berlaku walaupun yang disebut oleh Nabi tadi dalam hadis tuan-tuan bahawasanya memang akan berlaku suasana tu. Dia sesat, maka dia menyesatkan orang lain. Dia kata tak payah sembahyang, tak sembahyang, tak apa. Dia kata tak tuang aurat, tak apa. Dia kata awak salahkah saya pakai pakaian macam ni? Pakaian yang disebut tu pakaian yang kita kata berpakaian tapi bertelanjang. Itu maksud dia. Maksudnya ketat. Dia kata salahkah? Ini hak saya. Dia kata saya baik, saya tolong orang. Cuma saya pakaian saya je macam ni. Maka tuan-tuan dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Orang pun backup dia, orang kata backup dia, menyebabkan tuan-tuan jadi normal, jadi biasa, tak tutup aurat jadi biasa, pakai pakaian ketat berpeluh. Tuan-tuan dalam drama hari ini lagi dahsyat drama. Itu saja kita kata tuan-tuan, bila ulama ni pergi tuan-tuan meninggal, kita kena ingat itu tanda bahawasanya kita sebenarnya sudah berada di akhir zaman. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita masih lagi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah taala, iaitulah kita nak menyambung akan kembali daripada kitab tuan Sirah Nuril Yaqin, Sirah Nabawiyah, bab yang terakhir, iaitulah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu bab yang kita sebut satu bab yang amat menyedihkan bagi kita. Kerana apa? Kerana hilangnya seorang rasul, seorang nabi yang berjuang lama, berkorban tuan-tuan jiwa dan nyawanya, hartanya untuk Islam. Susah payahnya Nabi untuk Islam. Ni tuan-tuan kita kena ambil berat sungguh-sungguh bila masuk bab ni. Sambungannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa sikit. Qala musannif rahimahullah ta'ala, berkatalah akan pengarang setelah Nabi SAW menyempurnakan tanggungjawab dan amanah yang dipikulnya, serta Allah memberikan hidayahnya kepada umatnya melaluinya. Lalu dia menjemput akan Nabi SAW yang untuk berada di sisinya, yakni di sisi Allah, balik pada Allah Ta'ala. Macam kita nanti meninggal, kita balik pada Allah. Betul. Lalu dia menjemput baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar, dan di antara ucapan Nabi ialah, Nabi sebut dengan jelas, aku ni seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah Ta'ala di antara mendapat kesenangan dunia dengan mendapat apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Maka aku pilih untuk ikut agama Allah. Walaupun boleh je, saya ulang sikit ni, walaupun kita dah sebut, walaupun boleh ya, kata pengarang, Nabi boleh pilih ya kesenangan. Macam kita lah tuan-tuan, kita boleh pilih je kesenangan, kita tak mau kepayahan. Ya siapa nak kepayahan, nak susah? Ayak tak ada orang susah, elektrik tak ada apa lagi, ayak tak ada dah, tak abang apa. Dah boleh tiap apa, notis tak ada, apa tak ada kan. Sungguh semua orang pakat serombong habis. Orang kedai orang dekat pokok senang tu, saya duduk situ. Bagi kita ada berpipi dekat semua habis sold out.
Bakat lari pergi pertama. Dia katakan dia pakai apa yang ada. Kan? Pakai apa yang ada. Tapi nak abang kata tuan-tuan, tak boleh duduk kita. Memang sungguh ayat ni dah jadi keperluan sungguh kita ni tuan-tuan. Sebab tu bila ayat tak ada, jadi tak boleh duduk. Yalah, nak basuh berak anak kalau ada anak kecil, jenuh. Dah ni pakat pergi sungai, pakat pergi laut, pakat nak pergi. Kira tak duduk di rumah, pakat cari habis. Tu keadaan tuan-tuan. Tu baru yang kita sebut ujian lah. Hak bab depa tu bab depa lah. Hak salah tu pasal apa tak abang awal. Cuma jadi satu sudut kita nak sebut, dan sudut akhirat mai akhir zaman nanti memang ayat tak ada sungguh. Ujian bagi umat akhir zaman, saat-saat kemunculan Dajjal tuan-tuan. Ayat tak ada, kering kontan suasana tu. Sampai kalau kita baca satu hadis tuan-tuan dalam tafsir surah Al-Kahfi ada sebut, Nabi sebut tuan-tuan, jika kamu berada dalam suasana kesesatan, suasana tu maksudnya banyak kemungkaran, tuan-tuan tengoklah yang orang tarik tudung tu, dia seronok-seronok lah. Dia kata saya nak seronok lah, saja seronok. Dah kena tangkap dah kan. Ni duk ada ni, dia mesti orang-orang macam ni, bukan dia seorang berlambak. Ramai tuan-tuan. Tu tak kira lagi buat perang ikut macam barat. Orang-orang kafir buat, kita buat. Serupa juga menari, orang kafir menari, kita menari. Itu maksud dia. Sedangkan ada manfaat dia. TikTok ni ada manfaat dia, Facebook ada manfaat dia. Boleh sampaikan dakwah, boleh sampaikan benda yang baik-baik. Manfaat dia ada. Tapi dia salah guna. Kenapa? Nak ikut trend. Ini yang berlaku. Sebab tu kita sebut tuan-tuan, Nabi boleh je pilih kesenangan, tetapi tak, Nabi pilih kepayahan, Nabi pilih kesusahan. Kerana apa? Di situ ada kemanisian. Kemanisian dia hak ni. Setelah 13 tahun tuan-tuan Nabi berjuang. Nabi berjuang sehingga akhirnya Allah Ta'ala bagi kerehatan pada Nabi SAW. Nabi pilih tuan-tuan. Kerana apa? Untuk umat dia. Untuk umat dia, bukan siapa pun. Tiba-tiba umat dia tak mau ikut dia. Kita bukan apa saya sebut ni, bukan kata siapa lah tuan-tuan. Saya keluarga kita tuan-tuan, lalai lara ni memang baik. Sebab tu bila kita lalai sikit, kita istighfar, kita selawat, kemudian kita main mengaji, kita pergi semayang di surau. Pasal apa? Pasal nak buang sifat lara tu, lalai tadi. Kalaulah kita tak keluar tuan-tuan, macam yang saya sebut tadi lah hadis Nabi, hendaklah kamu talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Bila kamu dalam banyak kemungkaran kesesatan di akhir zaman ni, kamu kena duduk talzamu jama'ah, kena duduk dengan jamaah. Maksudnya duduk ramai, kelompok yang ramai. Lebih lagi kelompok itu adalah kelompok Islam. Jangan duduk dalam kelompok liberal, sekular, golongan-golongan yang tolak Islam, yang pemikiran barat. Ini jangan. Sebab memang disebut ia akan mempengaruhi kamu. Sebab tu kita duduk mai juga semayang jemaah. Kalau kita tak mai tuan-tuan, rasa kita pun surut lah. PKP sudahlah. PKP 2 tahun sudah mengerikan, sudah sungguh memberi kesan yang cukup berat tuan-tuan. Sampai satu tahap hari ini ada yang tak pergi sembahyang Jumaat. Tak pergi sembahyang Jumaat. Sebab dia dah biasa tak sembahyang Jumaat. Setelah PKP tuan-tuan, maka bagi dia tinggal Jumaat itu biasa. Dia kata sembahyang Zuhur tak apa. Walhamdulillah. Ini berlaku tuan-tuan. Saya sebut ni berlaku. Dan berlaku ni di semua tempat kebaikannya, semua ada. Allahu Akbar. Sebab itulah bila Nabi kata Huzaifah al-Yaman, dalam hadis tu yang bab talzamu jama'atul muslimin wa imamahum, bila tak ada, Huzaifah tanya, ya Rasulullah, kalaulah tak ada kelompok Islam, tak ada dah orang-orang Islam ni yang boleh percaya, tak ada dah.
Nabi kata, kamu duduklah, carilah tempat duduk seorang-seorang dalam keadaan kamu jaga Islam, walaupun terpaksa memakan apa yang kata-kata dahan-dahan kayu. Maksudnya terpaksa makan yang kata, yalah, kalau kita nak keluar tu jadi takut. Pasal apa? Zaman tu dah ni boleh lagi tuan-tuan, tapi mai satu saat zaman tu zaman yang penuh kesesatan, zaman yang penuh kemungkaran. Berat tuan-tuan, berat sungguh ni. Macam mana nak buat? Nabi kata, duduklah, jagalah Islam kamu, iman kamu, jagalah iman keluarga kamu, jagalah sungguh-sungguh mereka ni. Jangan biar mereka ni sesat. Jangan, jaga. Walaupun terpaksa makan pohon-pohon kayu. Sampai tahap tu, kerana nak Islam, nak jaga Islam. Berat tuan-tuan. Zaman tu bila? Wallahu a'lam. Ni berat. Sebab tu kita kata, tuan-tuan, kita buat persediaan. Kita buat persediaan. Baik, kita sambung. Apabila Nabi SAW tidak mampu keluar bersembahyang bersama orang ramai, lalu Nabi SAW bersabda, suruhlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam. Dengan itu Nabi SAW meredai Abu Bakar sebagai khalifahnya, penggantinya ketika Nabi SAW masih hidup. Bila Nabi sakit ni tuan-tuan, pasal yang kata rumah Nabi sebelah aja, maka bila Nabi tak larat, perasanlah sahabat ni, perasan tuan-tuan. Maka Sayyidina Abu Bakar dah yang Nabi sebut yang sahabat yang paling aku percaya kepadanya, paling sahabat yang paling aku percaya. Maka itulah tanda-tanda bahawasanya tuan-tuan, nampak dah pengganti Nabi siapa. Maksudnya khalifah lah, bukan menjadi Nabi, maksudnya menjadi khalifah. Para Ansar mendapati Nabi SAW semakin tenang, mereka mengerumuni masjid. Lalu Al-Abbas bertemu Rasulullah SAW dan menceritakan keresahan orang ramai. Dengan itu baginda SAW keluar sambil bersandar kepada Sayyidina Ali, dan Al-Fadl dan Al-Abbas berada di hadapan mereka. Ketika itu baginda berbalut dan kakinya melangkah lemah. Baginda berjalan sehingga duduk di atas anak tangga mimbar yang pertama. Lalu orang berseru ke arah Nabi SAW. Pasal orang nak tahu apa yang berlaku. Maka Nabi SAW bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Kemudian berkata, yang inilah tuan-tuan satu perkataan yang kita kena ambil berat. Kena ambil berat tuan-tuan. Apa disebutnya? Apa yang disebut oleh Nabi? Wahai manusia, aku mendapat tahu bahawa kamu gusar, bimbang akan kewafatan nabimu. Adakah terdapat Nabi sebelum aku yang diutuskan oleh Allah Ta'ala dapat hidup selama-lamanya? Adakah Nabi sebelum daripada aku ni boleh hidup selamanya? Tidak. Bahkan Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya aku ni, kata Nabi SAW, akan bertemu juga Allah Ta'ala. Dan kamu semua pun sama. Kita tuan-tuan pun sama akan ikut jejak kita semua. Sebab tu kita tengok ulama seorang-seorang pergi meninggalkan kita tuan-tuan. Sahabat kita meninggalkan kita, isteri kita, anak kita, ahli keluarga kita meninggalkan kita. Kita pun tak lama sudah. Sebab tu bila kita pergi ziarah tuan-tuan, kita pergi semayang jenazah, kita nak abang kata apa? Dia dah lepas, aku dah guna. Bagaimana dengan aku ni, persediaan kita lagu mana tuan-tuan? Sebab tu kita disuruh untuk ziarah, disuruh, disunat sangat-sangat pergi semayang jenazah, kerana supaya bila kita pergi, kita ingat kematian. Sungguh tuan-tuan. Kalau tak, kita kalik tuan-tuan, kalik tak ingat mati, tak ingat akhirat.
Waktu kita main masjid, kita main majlis ilmu, kita kalau ada orang mati kita pergi ziarah, orang sakit kita pergi ziarah, orang sembahyang jenazah kita pergi sembahyang jenazah. Sebab nak supaya kita ingat kematian, ingat akhirat. Kalau tak tuan-tuan, kita tak keluar, kita seronok dengan kesenangan dunia, maka kita akan lalai. Dan macam saya sebut awal tadi, kita akan terpengaruh dengan kesesatan. Mudah tuan-tuan. Allah Rabbi. Maka aku berpesan supaya berbuat baiklah kepada orang muhajirin yang mula-mula mereka ini memeluk Islam. Aku juga berpesan perkara yang sama kepada semua muhajirin supaya berbuat baiklah sesama mereka. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta orang-orang yang saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Ayat ni ayat yang surah yang paling kita kata diminati oleh kita. Pasal apa? Pendek. Tetapi maksud dia jelas. Allah Ta'ala ni yang berlaku, semua yang berlaku dengan izin Allah Ta'ala. Sebab tu kita disuruh pesan tuan-tuan, ingat, ya sungguh demi masa memang manusia ni dalam kerugian, lalai, leka, lara. Mai kawan kita peringat, alhamdulillah. Ya, kita kata tadi, illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Dia mai hakak kat kita. Alhamdulillah lagi nak sembahyang. Dia pesan kebenaran tu. Allah hantar sahabat kita, Allah hantar isteri kita ke, Allah hantar adik-beradik kita ke, mai tempuk kita ni. Alhamdulillah nak sembahyang. Alhamdulillah lagi nak ngaji Quran, alhamdulillah lagi nak tutup aurat. Teguran itu, teguran nak abang kata apa? Supaya baliklah pada Islam yang sebetulnya. Kadang-kadang tuan-tuan TV duk abang. Yalah, kalau kita buka lah rancangan yang kuliah-kuliah dalam telefon pula abang. Kalau kita tengok lah kuliah-kuliah, kalau kita tengok, maka dia akan abang melalui kuliah-kuliah yang kita tengok. Ingat kita, Allah. Tuan-tuan, janganlah disebabkan ia lambat berlaku kamu tergesa-gesa mendapatkannya, yakni ingin menyegerakannya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyegerakan sesuatu disebabkan sifat tergesa-gesa kamu. Sesiapa yang ingin mengalahkan Allah, Allah akan mengalahkannya. Sesiapa yang menipu Allah, Allah akan menipunya. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah boleh jadi sekiranya kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Maka tuan-tuan, ini pesanan daripada Nabi. Pesanan Nabi ini untuk sahabat dan untuk kita juga. Sebab bab kematian, Allah yang menentukan bila lambat ke cepat, Allah Ta'ala yang tentukan. Bila tu Allah Ta'ala. Maka kena kita kena ada persediaan. Ujian ni berat tuan-tuan, ujian. Yalah, ujian ni banyak. Ujian tu disebabkan tangan-tangan manusia. Tangan manusia itu adalah apa? Kemungkaran yang dia buat. Sama ada yang buat kemungkaran tu pihak pemerintah ke, orang yang berkuasa ke, orang ada jawatan ke, ataupun orang awam macam kita, orang biasa ke tuan-tuan. Maka itu kemungkaran-kemungkaran yang mungkin setengah orang kita tak nampak, tapi Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Boleh kita nak tipu Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala ni tuan-tuan, kita nak tipu manusia, tapi kita tak boleh tipu Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Maka Nabi sebut lagi, panjang tuan-tuan. Nabi kata, aku juga pesan kepada kamu, buatlah baik kepada orang Ansar. Ini kata pada Muhajirin. Muhajirin ni siapa? Yang hijrah daripada Mekah ke Madinah. Orang Mekah. Sesungguhnya mereka adalah orang yang duduk di sini, beriman sebelum kedatangan kamu ke sini.
kamu hendaklah buat baik kepada mereka. Tidakkah mereka telah membahagi dua hasil tanaman Madinah? Tidakkah mereka membenarkan kamu tinggal di sini? Tidakkah mereka mengutamakan kamu daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka ni amat memerlukannya? Ya, semua kita baca lah. Sahabat Ansar ni tuan-tuan, dia bagi. Bila orang Muhajirin mai, tak ada apa ni tuan-tuan, harta apa tak ada, selai sepinggang, dia bagi tempat tidur, bagi semua. Bagi untuk sahabat mereka yang mai ikut Nabi kerana Islam. Kerana Islam, tuan-tuan. Sebab itu kita, bila orang sahabat kita di Bali, dia memerlukan saat ini, susah tuan-tuan, ujian untuk mereka. Saat kita nak raya korban, mereka dikorbankan, maksudnya diberikan ujian. Rumah mereka hancur, ada ahli keluarga meninggal, Allah dihanyutkan, hancur. Dan banyaklah rumah-rumah, barang-barang rosak, termasuklah pondok yang saya duduk di situ, iaitu di Yasar Kharia. Saya dulu mengaji situ masa saya ingat 90, 98, 97, 98 tu start situ. Saya duduk asrama belakang tuan-tuan. Asrama tu duduk betul-betul di tepi sungai. Dah bayangkan titi yang mereka buat sekarang ni titi baru dah. Saya perasan kalau mereka tak buat titi baru, titi lama tu hanyut habis. Titi lama tu tuan-tuan jalan dia goyang, naik. Kami kalau lalu situ selalu duduk lari, duduk lompat-lompat. Tuan-tuan bayangkan, situ ni kantin tinggal bumbung. Kami duduk belakang, tuan-tuan bayangkan, kalau siapa yang anak-anak kita yang kata tak ada puan ni, tak panjat bumbung tu, habis. Pasal memang habis, tinggi. Belakang tu sungai. Tuan-tuan bayangkan, pintu gerbang nak masuk Yasar Kharia tu, rumah pengetua kena. Tuan-tuan bayangkan, kalau rumah pengetua pun kena, takat kita sebut dekat-dekat dengan pinggang ataupun lutut lah, saya tak ingat. Tuan-tuan bayangkan di asrama belakang, kami duduk dekat dengan sungai tu, tahu mana. Bayangkan tu suasana dia. Tuan-tuan berat. Maka bila jadi lagu tu, kita pun buka Facebook, tuan-tuan carilah. Kalau kata di Yasar Kharia, tuan-tuan cari ya Yasar Kharia. Situ dia tulis ada Bank Islam, dan selalunya ada Bank Islam, sekolah. Pasal apa tuan-tuan? Saya dilaporkan oleh kawan-kawan yang duduk di situ, kerugian di Yasar Kharia ni dianggarkan 900,000. Banyak tuan, banyak. Berat, bagi saya berat. Dan dia berlaku pertama kali dalam sejarah, tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku tuan-tuan dalam sejarah. Takat ayak naik ni, macam kami dah kata lah, ayak naik biasa tara kita kata tara dekat depan tu je lah. Dia tak nak lah sampai habis. Sampai habis. Jadi bayangkan tuan-tuan, habis kitab-kitab, habis semua, barang-barang asrama, habis bilik guru tu belah bawah tu semua kan. Bilik guru, pejabat semua, buku-buku, peralatan asrama tuan-tuan. Jadi saya menyerulah tuan-tuan buka je telefon, tuan-tuan cari Yasar Kharia, tuan-tuan tengok dalam tu ada akaun. Tuan-tuan cari betul lah, pasal ni banyak orang nak tipu ada. Kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan tanya saya. InsyaAllah kami alumni bukan pelajar ni pun kita akan turut pi, sama-sama bantu. Sebab apa tuan-tuan? Ujian bagi dia berat lah. Tapi kita sebut yang kata untuk guru ni Ustaz-Man, kami panggil Ustaz-Man lah, pengetua. Dia boleh renyeh. Renyeh tu bukan maksud dia seronok, tapi dia rasa tenang. Kalau kita tuan-tuan, kita lah pengetua 900,000 tuan-tuan, pasal-pasal kita tak tidur lena, ni boleh renyeh lagi duduk. Pasal apa? Dia sebut satu ya, dia kata hak lain harta tak apa, boleh cari balik. Tapi anak-anak ni kalau dia pun mati, maksudnya meninggal tuan-tuan, itulah paling merisaukan. Tapi alhamdulillah semua anak-anak selamat. Itulah tuan-tuan berat ujian. Itu bagi sekolah lah. Itu tak kira lagi dia rumah-rumah, cikgu, ustaz-ustazah. Kami yang ustazah ni dia duduk je dekat sekolah tu pun habis semua tuan-tuan. Boleh kita pergi ziarah, pergi bagi bantuan, boleh tuan-tuan. Tak sempat sebelum raya, lepas raya pun boleh. Kan tuan-tuan? Boleh insya-Allah. Kita bakal bantu insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita sambung.
Maka keadaan dia apa? Nabi kata, mereka ni tolong kamu, mereka bagi tempat kepada kamu, maka kamu kena ingat akan kebaikan mereka. Ketahuilah, Nabi kata, sesiapa yang dilantik untuk menghukum dua orang lelaki yang bersisih, dia hendaklah menerima orang yang baik dan memaafkan orang yang bersalah, dan jangan mendendami mereka. Jangan dendam. Ketahuilah, akulah orang yang mendahului kamu semua dan aku akan menyusuli. Ketahuilah, sesungguhnya janji pertemuan kita ialah di Al-Kausar, Telaga Al-Kausar. Nabi sebut, ya, memang disebut dalam hadis, tuan-tuan, Nabi akan tunggu dua tempat untuk bagi syafaat. Antara tempat yang Nabi tunggu ialah Telaga Al-Kausar. Nabi akan tunggu di situ umat-umat dia. Waktu di mahsyar kelak, Nabi akan tunggu. Nabi akan tunggu kita. Dan nak cerita mahsyar ni, perjalanan dia berat lah. Dan berat perjalanan dia tu mengikut amalan kita. Mengikut amalan kita. Ketahuilah, sesiapa yang ingin menjumpaku, dia hendaklah menjaga tangan dan lidahnya, kecuali daripada perkara yang sepatutnya. Nabi sebut, kalau dia nak jumpa aku di Telaga Al-Kausar, maka jagalah tangannya, jagalah lidahnya, kecuali perkara yang sepatutnya. Tuan-tuan, Allah Akbar. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ketika mana orang Islam menunaikan sembahyang subuh ni, pada hari Isnin bulan Rabiul Awal, berimamkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Nabi membuka tabir bilik Aisyah. Baginda sallallahu alaihi wasallam melihat orang Islam berada di saf-saf sembahyang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan ketawa. Lalu Abu Bakar berundur untuk berada dalam saf pertama kerana menyangka akan Nabi SAW ingin keluar menunaikan sembahyang. Orang muslimin pula, yakni makmum yang berada di belakang, hampir-hampir membatalkan sembahyang kerana terlalu gembira melihat akan Nabi. Baginda SAW mengisyaratkan dengan tangannya supaya mereka menyempurnakan sembahyang. Lalu Baginda SAW masuk ke bilik, yakni ke rumah. Lalu tuan-tuan menutup tabir. Ini disebut dalam Bukhari, kitab dalam kitab Bukhari. Al-Imam Bukhari, tuan-tuan, cerita yang kata sahabat Nabi ni sangka Nabi nak keluar subuh tu. Rupanya Nabi tak keluar. Nabi kata turun. Nabi bagi isyarat turun. Maka tuan-tuan, inilah waktu yang di saat yang cukup menjadikan, itulah waktu duha. Dalam waktu duha itu menyaksikan kewafatan Nabi SAW. Peristiwa ini berlaku pada hari Isnin 13 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah, persamaan 8 Jun 633 Masihi. Dengan usia Nabi SAW ketika itu ialah, kata pengarang, 63 tahun 3 hari berdasarkan tahun Hijrah, dan 61 tahun 84 hari kalau ia mengikut tahun Masih. Ketika itu, tuan-tuan, Sayyidina Bakar duduk di perkampungan Bani Al-Haris Ibn Khazraj. Sayyidina Bakar berada di Al-Sun, perkampungan Bani Al-Haris, bersama isterinya Habibah. Maka tuan-tuan, Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, siapa tak kenal, menghunuskan pedangnya dan mengugut siapa yang mengatakan bahawasanya Nabi SAW wafat. Kerana bagi beliau, kata Sayyidina Umar, apa yang berlaku ialah Nabi tak wafat, tapi Nabi bertemu Allah sebagaimana Nabi Musa menemui Allah Ta'ala. Maka demi Allah, wallahi, kata Sayyidina Umar, waktu saat ini aku akan potong tangan dan kaki mereka yang mengatakan bahawasanya Nabi SAW ni sudah pun wafat. Ini Sayyidina Umar, tuan-tuan. Mai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
Pi kepada Sayyidina Umar, berhentilah wahai Sayyidina Umar, diamlah kamu. Maka dia terus memalingkan Sayyidina Abu Bakar ni, terus memalingkan kepada orang ramai, terus habaq dengan menegaskan ayyuhan nas, innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah la yamut wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Inilah ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu supaya kita tuan-tuan mengambil aktibat. Sayyidina Abu Bakar kata, wahai manusia, sesungguhnya sesiapa yang menyembah Allah Ta'ala, sesiapa yang menyembah Muhammad, sebenarnya Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, sudah pun mati, meninggalkan kita. Wa man kana ya'budu Allah, barang siapa sembah Allah Ta'ala, fa inna Allah la yamut, maka siapa yang sembah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tak akan mati. Allah Ta'ala tak mati tuan-tuan, tapi manusia akan mati. Inilah akidah tuan-tuan, pegangan akidah. Lalu ditambah lagi, maka sesiapa yang menyembah Allah, sebenarnya Allah itu hidup, tidak mati, sekali-kali seterusnya tiadalah Muhammad itu melainkan dia seorang Rasul, sesungguhnya telah berlaku Rasul-Rasul sebelumnya. Adakah sekiranya apabila Muhammad ini sudah pun meninggalkan kita, yakni wafat, atau dia dibunuh, lalu inqalabtum ala aqabikum, lalu kamu ini kamu meninggalkan agama dia, kamu meninggalkan ajaran dia. Kalaulah kita tuan-tuan ikut Nabi, tuan-tuan ikut apa hak Nabi suruh, bila Nabi mati tuan-tuan meninggalkan kita, kita kena redha kerana Allah Ta'ala yang mematikan para Nabi dan Rasul. Sebab itulah akidah kita kena jelas tuan-tuan. Tidak ada dah Rasul selepas Nabi, tidak ada. Maka tuan-tuan, sebab itulah janganlah, kalaulah bila orang yang kita sayang itu mati, lalu kita rasa dia dah mati, dia meninggalkan kita, kita meninggalkan dia, kita tinggal dia, yakni kita tinggal ajaran yang dia bawa, maka inilah salah. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka janganlah kamu berpaling, menyeleweng daripada ajarannya. Sembahlah Allah, kerana Allah tidak mati selamanya. Allah Rabbi tuan-tuan, ini ucapan yang sebenarnya memberikan kesan kepada kita semua yang masih hidup ni tuan-tuan. Mak kita mati, ayah kita mati sebagai contoh, maka mak selalu pesan jaga sembahyang, ayah selalu pesan buat baik, jangan zalim kat orang. Bila mak mati tak ada orang pesan sembahyang dah, bila pak mati tak ada orang pesan dah, nasihat dah, lalu kita rasa selesa. Maka sebenarnya kita lupa Allah itu tidak mati. Allah menjadikan mak dan ayah kita, Allah menjadikan kita, Allah yang berkuasa memati dan menghidupkan. Maka berimanlah kepada Allah, bukan kerana manusia. Inilah penting tuan-tuan, supaya ada dalam diri kita akidah yang jelas, akidah yang jelas. Walaupun kita sebut, orang tak tengok kita, orang tak tahu apa yang kita buat, kesalahan kita buat dosa ke, orang tak tahu, penyelewengan ke, kemungkaran ke, kita sembunyi-sembunyi, orang tak tahu. Tapi akidah yang ada pada keimanan kita tuan-tuan, kita tahu Allah itu ada. Itu dipanggil ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, kita tuan-tuan sifat ihsan, walaupun kita tak nampak Allah, Allah nampak kita. Maka tuan-tuan pergi mana-mana pun, walaupun kita tuan-tuan masjid kita tak pergi, kita pun takut akan Allah. Jangan takut hanya di masjid, jangan takut hanya di syurau, jangan takut hanya di tempat-tempat agama.
Islam, syiar agama yang kita pi, yang kita pakai tutup aurat. Pi Mekah tutup aurat, ikut Islam, balik tak ikut, maka ini akidah yang salah. Maka sebab itulah kita banyak untuk diri saya dan juga kita semua tuan-tuan, bila ucapan ini diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka yang terjadinya ialah, tuan-tuan, akhirnya yang kata Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, dia menangis. Itu yang kata sahabat, tuan-tuan, sahabat yang kata kental hatinya ni, yang kata garang cengih ni, Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, akhirnya dia menangis. Apa yang diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia terduduk kesedihan. Contoh macam kita lah, tuan-tuan, bila yang meninggal itu anak kita, yang meninggal itu orang yang kita sayang, terduduk kita, tuan-tuan, terduduk. Siapa-siapa pun akan terduduk. Ya Allah, ujian apakah ini, ya Allah. Kita akan sebut macam tu. Ya Allah, kau berikanlah kalian kesabaran padaku, ya Allah. Berikan sifat redha-Mu, supaya aku redha dengan ketentuan-Mu. Waktu tu, tuan-tuan, ujian berat. Ujian berat. Sebab itulah, tuan-tuan, Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, dia walaupun dengan dia keadaan dia macam tu, tapi bila Nabi SAW wafat, dialah sahabat yang paling sedih kehilangan seorang Nabi, seorang Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah kita akan sambung pada yang akan datang. Masih lagi, tuan-tuan, dalam bab kewafatan Nabi, panjang lagi. Kerana selepas pada itu kita akan tengok, tuan-tuan, apa keadaan apa yang berlaku. Keadaan apa yang berlaku, tuan-tuan, selepas berlakunya kewafatan Nabi, ketika berlakunya kewafatan Nabi, dan selepasnya Nabi meninggalkan kita, meninggalkan sahabat, dan apa yang berlaku pula. Apa yang berlaku pula. Jadi insya-Allah kita akan sambung sikit lagi dalam 2 muka lebih kurang, insya-Allah, diizinkan oleh Allah Ta'ala pada bulan yang akan datang, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri sendiri. Saya mohon maaf, tuan-tuan, kasar bahasa kalau ada salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri sendiri. Mohon maaf, tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, hasuna ulaika rafiqa, ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatin muqarrabin fi 'afiyati, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.